Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-musliman yang rahmati dan dikasihi sekalian, kita masih lagi bincangkan ayat 38 dalam surah Yasin. Menariknya ayat ini bila Allah Taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Sadaqallahul azim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan berperingkat-peringkat garis edarnya sehingga setelah dia sampai ke peringkat yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak akan mendahului siang. Masing-masing beredar pada paksinya. Saya telah terangkan kepada tuan-tuan, perkataan tajri yang digunakan oleh Allah Ta'ala ni menunjukkan kepada peredaran, perjalanan, suatu yang seolah-olah memiliki kaki. Ini satu bab daripada isti'arah yang digunakan untuk menggambarkan perpindahan daripada satu tempat ke tempat yang lain. Perpindahan yang dinilai cepat nak dibandingkan dengan perpindahan benda lain yang serupa yang mungkin diguna perkataan tamshi. Jadi ini merujuk kepada perjalanan sangat jauh ditempuh dalam masa yang relatifnya singkat. Kemudian huruf lam yang telah saya huraikan kepada tuan-tuan sama ada dia merujuk kepada ilah ataupun li ajli jarin, dipanggil sebagai huruf lam itu untuk merujuk pada illah. Jadi ada juga yang kita dapat lihat perkataan ini yang dimaksudkan tadi merujuk pada agar, supaya, li ajli. Kemudian perkataan mustaqar ni kata Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat berasal dari perkataan qarar. Qarar ni berarti satu benda yang mantap, satu tempat perhentian. Mungkin asal perkataan ini juga ada kaitan dengan tempat dan waktu. Jadi mengandungi beberapa makna. Boleh kita faham berarti matahari bergerak menuju ke tempat perhentiannya atau sampai waktu perhentiannya, atau agar matahari mencapai tempat atau waktu perhentiannya. Jadi bergerak menuju ke tempat perhentian ini maksudnya peredaran setiap hari di garis edarnya dalam keadaan sedikit pun tidak menyimpang, sedikit pun tidak lari dari line yang telah ditetapkan oleh Allah SWT itu. Atau dalam arti kata lain, bergerak terus menerus sampai waktu yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk berhenti ia bergerak ataupun terbit dia di sebelah barat, seperti yang boleh kita baca, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Sama ada nanti terbit keluar binatang daripada perut ataupun matahari telah terbit di sebelah barat, maka pada waktu itu tak berguna lagi iman sesiapa pun, maka itulah yang dimaksudkan wajumi asyamsu wal qamar, maka matahari dengan bulan yang orbitnya berbeza ni akan bertembung. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, zalika taqdirul azizil alim. Ini dia yang dimaksudkan dua sifat Allah SWT. Aziz yang telah kita pelajari berkaitan azza ya'izzu ataupun azza ya'uzzu, yang merujuk kepada kemuliaan, keperkasaan, dan kemudian al-alim yang maha berkuasa. Jadi bertujuan seolah nak menjelaskan kepada kita peraturan yang Allah tetapkan ini adalah satu benda yang sangat precise, sangat tepat, sangat apa istilah yang digunakan. Umpama orang belajar dalam engineering, mesti accurate, tak boleh nak lagi sedikit pun. Maka itulah kesesuaian perkataan takdir yang kita belajar dengan qada dan juga qadar. Malam qadar sebagai contohnya. Jadi ini merujuk kepada satu ketetapan Allah SWT yang maha teliti. Jadi makhluk yang besar seperti matahari itu, kita dalam kehidupan dunia berapa kerap kita dengar kereta api berlanggar sebagai contohnya, atau lagi daripada realnya, kapal terbang yang tidak landing dengan betul atau melanggar apa sahaja di hadapannya. Sedangkan begitu hebat sekali perkiraan seseorang ahli matematik ataupun engineer yang terlibat pun boleh berlaku kesilapan seperti itu. Jadi bayangkan matahari dengan waktunya terbit begitu tepat ditetapkan oleh Allah SWT. Maka perkataan takdir ini bagi menunjukkan kepada kita satu sistem pengiraan yang tertentu dan sangat teliti, lebih tepat daripada timbangan emas yang ada, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a. Allah menggambarkan bahawa dalam ayat yang lain ketetapan amalan kita pun akan ditimbang dengan timbangan yang sangat tepat.
Tak boleh miss satu pun. Umpama kalau kita pergi ke emas, timbangan emas itu kita anggap teliti bukan? Tapi yang ada di sisi Allah ni, bila Allah sebut perkataan takdir ini, dia mencakupi makna, ada satu kiraan di sisi Allah dan dia sangat teliti berkenaan dengan tempat, berkenaan dengan objek, berkenaan dengan waktu. Jadi Allah telah menetapkan bagi matahari ini sistem perjalanannya yang sangat teliti, dan pada waktu yang sama Allah yang maha berkuasa ini mengatur, menetapkan kadar waktu bagi peredarannya. Jadi kita dapat lihat umpamanya orang pada musim sejuk, waktu malam lebih panjang daripada waktu siang. Pada musim panas matahari menyinar lebih panjang daripada waktu malam. Jadi ini semua ketetapan Allah SWT yang amat bersesuaian dengan konteks ayat ini bila menyatakan zalika taqdirul azizil alim. Dulu saya pernah bincangkan dengan tuan-tuan bagaimana peranan ayat-ayat Allah SWT ini untuk mengubati ataupun menyelesaikan isu-isu tertentu berkaitan dengan kesihatan ataupun sesuatu masalah yang berlaku sebagai contohnya. Dalam kitab Hayatus Sahabah oleh Al-Imam Al-Kandahlawi meriwayatkan ayat ini pernah dibaca oleh sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an ketika pembukaan wilayah Parsi yang luas itu, iaitu mereka kena menyeberangi sungai ataupun riwayat lain mengatakan laut ataupun tasik. Maknanya satu kumpulan air yang besar seperti itu, maka Sayyidina Sa'ad tidak mendapati satu pun untuk memindahkannya ke sebelah sana, melainkan baca ini zalika taqdirul azizil alim. Inilah takdir Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Kami datang ke sini untuk pembukaan berdakwah. Maka Allah SWT telah menukarkan air yang sifatnya liquid itu menjadi pejal. Inilah keberkesanan ayat bagi mereka yang beramal. Ini merupakan pengalaman disebut oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu an, bahawa tatkala kuda kami menyeberang tempat tersebut, dengan barakah ayat yang dibacakan ini, menukar keadaan itu menjadi seperti pejal, seperti satu landasan untuk kuda bergerak. Dan seandainya seorang daripada kita terjatuh satu bahan daripada kudanya, termasuklah jarum sekalipun, dia mampu untuk mengutipnya semula. Bayangkan tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ayat ini dibaca oleh para salafus salih dengan niat yang tertentu, maka Allah memberikan mereka keberkatan sehingga air sungai ataupun laut tasik yang sifatnya seperti itu tiba-tiba jadi pejal untuk membolehkan kuda dan segala peralatan itu bergerak ke seberang sana. Allahu Akbar. Dan kemudian dalam ayat berikutnya bila Allah menyatakan dan bulan wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim, dan bulan kami mentakdirkannya di manzilah-manzilah hingga kembali menjadi seperti tandan yang tua. Jadi selepas Allah menguraikan takdirnya, ketetapannya terhadap matahari, makhluk yang besar ni, maka kemudian Allah berbicara pula tentang bulan. Bulan pun demikian, kami yang maha perkasa mentakdirkannya, iaitu menetapkan peredarannya di manzilah-manzilah sehingga kamu dapat melihatnya pada awal kemunculannya sebagai bulan sabit, dari malam ke malam membesar hingga bulan itu menjadi Badrut Tam, iaitu bulan purnama, dan akhirnya beransur-ansur mengecil. Ia kemudian bagaikan tandan segar, kemudian sedikit demi sedikit membesar dan menjadi tua, kuning, melengkung, hingga akhirnya dia kembali sebagaikan tandan yang tua dan juga layu. Jadi perjalanan bulan seperti yang dijelaskan dalam ini menggambarkan juga perjalanan hidup banyak manusia. Dia bergerak daripada seorang bayi menjadi kanak-kanak, masuk zaman remaja, menjadi orang tua, kemudian menurun kekuatannya, akhirnya membongkok badan dia, tua dan juga akhirnya mati. Jadi dalam kalender umat Islam yang dipanggil sebagai Sana Qamariyah ini, bulan melalui 28 manzilah, yang mana dibincangkan dalam ilmu falak Islam sebagai contohnya. Dipanggil sebagai syaratan, ada pula dipanggil waktu Syamiyahnya, waktu Yamaniyahnya, iaitu bulan ketika dia condong ke Yaman, bulan dia condong ke arah negara Syam. Itulah yang kelihatan bagi masyarakat Arab ketika mereka menamakan ahli-ahli falak Islam, menamakan 28 itu sebagai syaratan, butain, Suraya, Dabaran, Haqa'a, Han'a, Zira', Nathra, Tarf, Jabha, Kharatan, As-Surfa, Al-Awa, As-Simak, Al-Ghafr, Al-Zubanayan, Al-Iklil, Al-Qalb, Al-Shawla, Al-Na'aim, Al-Baladdah, Sa'du Zabih, Sa'du Bula', Sa'du Su'ud, Sa'du Al-Akhbiyah, Al-Farq Al-Muqaddam, Al-Farq Al-Muakhar, Batnul Hut. Ini semua yang dipanggil dalam konteks bulan tu punya saiz dikaji habis oleh ulama-ulama Islam, kerana ia punya kaitan dengan kehidupan kita tuan-tuan, sehingga disuruh kita untuk puasa pada hari yang bulan yang pertengahan, contohnya 13, 14, 15, dan begitu juga hari hitam, iaitu 28, 29, 30 atau 28, 29, sebab ia ada kaitan dengan sistem badan manusia rupa-rupanya. Ini dikaji oleh para ulama kerana pasang surut lautan semua, pokok-pokok yang berbuah, dan sebelum ini telah kita ceritakan pokok anggurnya dan pokok kormanya, buah anggurnya, dan juga hab, iaitu bijirin yang Allah gambarkan kepada kita nikmat-nikmat tersebut. Rupa-rupanya ada perkaitan dengan ayat ini tuan-tuan. Iaitulah bila Allah menggambarkan
bulan ini melalui 28 hari, 28 manzil. Dan setiap malam dia ada nama-namanya seperti yang disebut tadi. Maka kemudian akhir sekali yang digambarkan dalam ayat di sini, bila Allah SWT menceritakan kepada kita tentang peredaran bulan ini, waktu tulu' dia, kemudian nurul syams, kemudian berkaitan dengan nurul arsh, kemudian berkaitan dengan nurul kursi, iaitu cahaya daripada kursi Allah SWT, arashnya, seperti yang insya-Allah ada peluang nanti kita lihat dalam surah Al-Hijr sebagai contoh. Jadi yang dinamakan sebagai buruj itu, maka bila disebut oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, fadzalika aslul khilqati wa hadhihi al-kiswatu fa amma syamsu faturikat kiswatuha ala haliha litusha'shi' wa tushriq wa amal qamar fa amar ruh al-amin janahahu ala wajhi famaha dawahu bisultanil janah. Ini ada berkaitan dengan matahari dan bulan, bagaimana cahaya yang ada pada kedua-dua makhluk Allah SWT ini ada kaitannya dengan keadaan yang berlaku dalam kehidupan kita, pengaruhnya pada kehidupan. Sebagai contohnya yang disebut tadi, keadaan keliling yang kita lihat dengan pokok-pokok, dengan kesan kepada lautan, dan juga berbagai perkara berkaitan dengan sistem badan manusia sendiri, untuk mereka menyedari bahawa bicara 1400 tahun lalu ni bukan datang daripada Nabi SAW, tapi merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian datang ayat la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa la laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Jadi bila dinyatakan oleh Allah SWT di sini, matahari tidak akan mendahului bulan dan siang tidak akan mendahului malam. Semua itu berada dalam orbit, semua itu berada dalam paksi yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau kita bayangkan ayat ini, matahari tidak mendahului bulan dan malam pula tidak mendahului siang. Sepatutnya dari sudut logik ayat, kalau kita lihat la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walan naharu sabiqul lail, bahawa ayat itu dari sudut ketersusunannya agak logik. Maksudnya, cuba tuan-tuan perhatikan, matahari tidak akan mendahului bulan dan malam tidak akan mendahului siang. Kenapa Allah tak sebut matahari tidak mendahului bulan dan siang tidak mendahului malam? Cuba tuan-tuan perhatikan, kalau di sini malam, di sana siang. Dan cuba kita bayangkan, siang di wajah bumi sebelah sini, malam di sebelah sana. Dan di antara siang itu dikepit oleh dua malam. Nampak tak? Cuba bayangkan. Maknanya kalau di sini siang, sebelum siang adalah malam. Kita di sini malami siang. Maka di permukaan bumi, di sebelah sebelum kita itu sedang masih malam lagi tu. Mereka menuju ke pagi, menuju ke dini hari, menuju ke waktu untuk mengalami salat subuh, fajar. Dan orang selepas kita di sebelah sana sedang masuk maghrib. Betul kan? Begitu juga kalau kita bayangkan, kita berada dalam waktu malam. Di tempat kita waktu malam. Sebelum kita di sebelah sana masih siang. Dan di hujung kita sebelah sana masih lagi siang. Faham tak tuan-tuan? Jadi maknanya bila ayat Allah Ta'ala ni menyebut matahari tidak boleh mendahului bulan dan malam tidak boleh mendahului siang. Kerana sebenarnya ini keajaiban ciptaan Allah SWT. Bila kita sebut siang, ia dikepit oleh dua tempat yang masih lagi malam. Dan bila kita menyatakan waktu ini siang, dia dihimpit oleh dua suasana di sebelah kiri dan kanannya. Jauh di sana mereka masih lagi waktu malam. Jadi logiklah ayat ini bila Allah menyatakan bahawa kedua-duanya tak dapat dipisahkan. Sebab itu yang memisahkan Allah SWT, yang dinyatakan dalam ayat lain surah Al-A'raf sebagai contohnya, terubu hafitha, Allah Ta'ala menjadikan dia berlaku dengan begitu cepat sekali. Kalau kita pakai sebagai contohnya GPS, kita nak menuju ke satu tempat, waktu itu pukul 6.30, kejap lagi maghrib. GPS yang hebat itu pun tiba-tiba bertukar menjadi gelap. Tengok kan tuan-tuan? Masya Allah, ada masuk waktu malam. Jadi itu yang dimaksudkan dengan kehebatan ayat ini. InsyaAllah saya akan huraikan lebih lanjut untuk memberi lebih faham antara kemukjizatan yang ada pada perkataan Quran ini. Bila pihak orientalis mengatakan itu satu kesilapan, tapi akhirnya mereka sendiri yang bungkam bila melihat maksud yang dikehendaki oleh Allah. Dan saya akan terangkan dalam ayat akan datang, kenapakah makhluk-makhluk Allah ini dipanggil berenang? Fi falakin yasbahun, berenang. Macam mana pula objek ini berenang? Matahari berenang, adakah air di udara? Kenapa Allah gunakan dalam bentuk isti'arah seperti itu, disamakan? InsyaAllah saya akan huraikan perkara ini akan datang. Begitu indah ayat ini bila kita memahami. Begitu ketelitian yang disebut oleh Allah. Tiada kesalahan pada Al-Quran ini. InsyaAllah mudah-mudahan bicara ini menambah iman, mudahkan kita untuk faham dan mendekatkan diri kepadanya. Masya Allah, subhanallah.
tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.